Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, hari ni saya nak sambung. Hari tu saya dah buat section A dengan section B, iaitu bahagian A dengan bahagian B. Kali ni saya nak sambung ke Trial Selangor kertas 2 untuk bahagian C. Jadi, jom kita start. Okay. So, ini adalah soalan pertama, iaitu bila lukis macam ni adalah melibatkan set lah. Jadi, kita tengok. Dia kata gambar Rajah Van di Rajah 10 menunjukkan perwakilan bagi 35 orang. So ni nombor-nombor ni adalah keyword dia lah. So saya tanda dulu apa yang diberi. So 35 orang murid kelab usahawan tani di sebuah sekolah yang menggemari 3 jenis buah-buahan tempatan, iaitu buah belimbing, buah mangga dan buah durian. Okey, saya akan buat macam ni just untuk keluarkan maklumat, iaitu NS. NS ni maksudnya keseluruhan lah, bilangan keseluruhan. So kita ada 35 orang. So dari 35 orang ni kita bahagikan kepada 3 jenis yang menggemari 3 jenis buah, which is belimbing, and then buah mangga, lepas tu buah durian. Saya buat macam ni je. So kat sini dia bagi durian, belimbing, mangga. Okay, so ni nampak lukisan dia ni bertindan-tindan untuk kelirukan kita. So tak apa, kita baca satu-satu. A, dia cakap diberi bilangan murid yang menggemari buah mangga sahaja. So buah mangga sahaja maksudnya dekat sini lah, sahaja. So yang ni je adalah 2 kali ganda. So ni lebih kepada kena translate. 2 kali ganda bilangan murid yang menggemari buah durian sahaja. Buah durian sahaja adalah yang ni. Jadi macam mana kita nak translate? Kita tulis satu-satu, iaitu bilangan murid yang menggemari buah mangga sahaja. Saya dah tanda tadi, iaitu 2x. Ialah ataupun adalah, buat sama dengan 2 kali ganda. 2 kali ganda maksudnya 2. Bilangan murid yang menggemari durian sahaja, x. So kalau kita tengok kat sini 2x sama dengan x. So macam pelik je. Okay, so tak apa, kalau dapat macam ni kita proceed, iaitu nampak tak kat sini dia dah bagi 35. Okay, ni saya tengah tunjuk macam mana kalau tiba-tiba macam pelik je. Okay, dia dah bagi 35. Lepas tu kita tengok dekat sini, kalau kita nak cari bilangan x ni, kita akan tambah semua ni bersamaan 35. Jadi kita akan dapat bilangan x tu. So saya letak kat sini dulu. Saya buat dulu iaitu saya buat 10. Macam mana saya nak buat bagi nampak? So saya letak sini 10 tambah 4 tambah 3 tambah 7. Kalau you guys takut terlepas pandang tak letak ke, so tanda je 10, 4, 3, 7. Jangan ulang 2 kali tambah x tambah 2 tambah 2x bersamaan 35 keseluruhan. So saya selesaikan ni dulu untuk dapat nilai x. 10 tambah 4 tambah 3 tambah 7. Lepas tu x tambah 2x, 3x. So tambah lagi 2 kat sini. Jadi dapat tambah 26 bersamaan 35. And then 3x bersamaan 35 tolak dengan 26 lah. So dapat 9. So x bersamaan 9 bahagi 3 lah. So dapat 3. Jadi dekat sini once dapat 3, saya lupa ni. Okay, so ni saya padam dulu. And then saya tulis kat sini, ni 2 darab 3 lah. So kita dah dapat x tu 3. So 2 darab 3, kat sini 6. And then kat sini 3. Okay, and then barulah saya baca 1. Bilangan murid yang menggemari buah mangga. So untuk buah mangga, kita tengok kat sini adalah, dia tak cakap mangga sahaja dia cakap mangga. So mangga semua ni lah, semua ni. So saya akan tambah 7 tambah 3 tambah 2 tambah 6. 7 tambah 3 tambah 2 tambah 6. Ni untuk A1. So kita akan dapat kat sini 7 tambah 3 tambah 2 tambah 6. So dapat 18. So dapat jawapan untuk 1.
Okay, and then proceed. Number 2. Dia kata bilangan murid yang menggemari 2 jenis buah tempatan. 2 jenis buah tempatan. Jadi sila tanda betul-betul supaya you tak salah kat sini. Jadi kalau 2 buah tempatan, ni saya padam and then saya tulis 6 dengan 3 balik. So this is 6. This is 3. Kalau yang 2 buah tempatan sama ada dekat sini, saya tanda satu-satu nak bagi nampak. So kat sini adalah bulatan. Ni. Kalau bulatan dengan 4 segi, yang mana yang bersilang? Kedua-dua. So kalau kedua-dua yang saya nampak kat sini adalah 4. Nampak dia ada bulat kat sini, dia ada 4 segi. And then next adalah saya nak cari untuk bulatan. Alah, ini saya tanda 4. And then kita tengok lagi antara 4 segi pula. Yang ni 4 segi dengan segi 3 kat sini. So 4 segi dengan segi 3, ni 4 segi, ni segi 3, 7. So dekat situ. Kalau you tak pasti, you tanda je kat sini meliputi apa. Sini bulat dengan segi 4. Kat sini akan meliputi, ni bulat. And then sini segi 3, ini segi 4. So 3 ni mewakili ketiga-tiga. So ni bukan. Ini memang belimbing sahaja, bukan juga. And then ini mangga sahaja, bukan juga. And then kat sini 3 ni bukan juga. So kat sini adalah segi 3 campur dengan bulatan. So ini pun termasuk. So kamu kena check satu-satu. Bahagian hujung-hujung ni yang bukan ni, kamu eliminate lah siap-siap supaya tak keliru. Okay. So sini saya akan dapat 4 tambah 7 tambah 2. So kat sini akan dapat 4 tambah 7 tambah 2. Saya dapat 13. So ini adalah jawapannya. Jadi untuk, saya lupa nak sebut, section C ni kamu hanya perlu jawab satu soalan dari 2 soalan. So you pilihlah yang mana yang you rasa you okay, and then jawab yang tu saja. Alright. And then B dia cakap pada hari karnival tahunan, yang ni, kelab usahawan tani tersebut telah mengadakan jualan jus buah belimbing dan jus buah mangga. Alright. So belimbing dengan mangga. Kedua-dua minuman itu dijual di dalam gelas kecil dan gelas besar. Okey. Kelab tersebut telah berjaya menjual 42 gelas. Okey, ni penting nampak nombor ni. So 42 gelas kecil dan 30 gelas besar bagi jus belimbing. Manakala kelab tersebut berjaya menjual 54 gelas kecil dan 36 gelas besar jus buah mangga. Okey, baca lagi. Jumlah jualan yang diperoleh daripada jualan jus buah belimbing dan jus buah mangga masing-masing ialah 291 belimbing. So saya kalau warna kuning, just nak buat perbezaan, dengan buah mangga 360. So bentukkan 2 persamaan linear dalam situasi di atas. Jadi kat sini disebabkan dia bahagi ikut belimbing dengan mangga, and then dia bagi harga, then dia juga meliputi gelas besar dengan gelas kecil. So kedua-dua ni ada gelas besar, gelas kecil. Nampak ni gelas besar, gelas kecil, gelas besar, gelas kecil. Jadi saya buat perwakilan, iaitu X tu mewakili gelas besar, X kecil lah, X kecil dulu, lepas tu Y besar. So tak kisah kalau you terbalik ke apa, sebab nanti jawapan last kali kamu still akan buat conclusion. Okay. So dari sini you akan dapat 42 gelas kecil, 42X tambah 30 gelas besar, 30Y bersamaan, saya tengok yang kuning sebab harga dia yang kuning, 291. So ini adalah persamaan yang pertama. And then persamaan yang kedua adalah 54 gelas kecil. So 54X tambah 36 gelas besar, 36Y bersamaan 360. So ini dapat yang kedua. So settle soalan 1. Okay, and then nombor 2, dengan menggunakan kaedah metrik. So dia dah kata kaedah metrik.
Hitung harga bagi satu gelas kecil jus dan satu gelas besar jus. So kat sini bila dia kata guna kaedah metrik, kamu janganlah guna kaedah penghapusan atau penggantian pula. Kita kena ikut kepada soalan. Jadi salah satu cara you nak tengok macam manalah kita nak dapatkan yang 1 ni. Ni saya just nak bagi clue Kamu tengok dia nak suruh cari apa? Gelas besar dengan gelas kecil. So gelas besar dengan gelas kecil ni yang kita akan wakilkan dengan X and Y. Sebab kadang-kadang macam student dia confused nak jadikan X, Y ni gelas kecil, gelas besar ke, ataupun nak wakilkan dengan belimbing dengan mangga. So dari sini you tengok kat sini. Kadang-kadang kita boleh dapat clue daripada soalan selepas dia. Okay? So kita guna ni, kita dah buat tadi wakil X, Y. Jadi kalau guna kaedah metrik, you kena tahu tukar daripada persamaan yang ni, dua persamaan ni menjadi bentuk matriks. So macam mana kita nak ubah? Kita akan dapat macam ni. Cara penulisan dia adalah, ni saya salin balik supaya senang nak nampak je. Kat mana senang nak nampak? Okey, saya salin kat sini. 42X tambah 30Y bersamaan 291. Saya nak tunjuk, nak tukar tu. 54X tambah 36Y bersamaan 360. Jadi macam mana kita nak ubah ke bentuk matriks? Kita akan buat macam ni. Tulis ikut turutan. 42, 30, 54, 36. Nampak tak saya ikut turutan je? 42, 30, 42, 30, 54, 36, 54, 36. Salin saja ikut turutan. And then untuk huruf yang mana duduk di depan, which is kat sini, kalau kita tengok dia duduk di depan adalah X lah. Yang mana yang duduk di depan, kita mention dulu X, dia akan berada di atas. Lepas tu Y. Bersamaan 291, 360. So ini cara kita nak wakilkan kepada bentuk matriks, and then kita selesaikanlah. Iaitu untuk selesaikan, kita akan gerakkan X, Y ni biar depan sebab kita nak cari. And then yang ni, kita akan gerakkan ke belakang. So kita akan dapat bersamaan 42, 30, 54, 36 inverse, iaitu songsang. Sebab kita gerakkan melepasi sama dengan. And then 291, 360 ni saya salin balik sahaja yang belakang ni. Dan dari sini gunalah formula untuk inverse. Saya harap you guys ingatlah. Kalau tak ingat, tengok balik senarai formula. Iaitu formula untuk inverse adalah 1 per AD minus BC D A negatif B negatif C. Ini memang ada dalam formula. So you kena tahu nak guna sahaja. Jadi apa yang diwakili oleh A, B, C, D, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Then you boleh gunalah formula tu once you tahu nak masukkan. Jadi kat sini saya akan dapat 1 per AD. So 42 darab 36 minus BC 30 darab 54. Siapa yang ada soalan, you nak try selesaikan sama-sama dengan saya, buat je. Okay. And then belakang ni DA tukar tempat, 36 42. And then B dengan C ni tambah negatif. So ni jadi negatif 30, ni negatif 54. And then belakang ni jangan lupa salin, sebab student selalu tertinggal belakang ni, dia terlupa nak salin balik. So ni 291, 360. Okay. And then dari sini kita akan dapat ni sekejap saya kecilkan sikit. Kan tak cukup space pula. Ni resize. Oh, tak apalah tu. Okay, this is 10. So dari sini kita akan dapat bersamaan 1 per 42 darab 36 1512. And then saya tekan terus lah. Kamu buat sesuatu macam panjang pula sekejap kan. So saya tekan terus 1 per 42 darab 36 tolak dengan 30 darab 54. Saya tekan kalkulator terus tau. So akan dapat negatif 108. And then yang belakang ni guna kaedah metrik, iaitu sini darab dengan sini dulu.
So macam mana kaedah nak darab dia adalah atas yang pertama ni 36 darab 291 tambah negatif 30 darab 360. Contoh. And then kita buat yang kedua pula. Yang ni dengan yang ni pula. So kita akan dapat 54 darab 291 tambah 42 darab 360. So dapat. And then 1 per negatif 108. Ni guna kalkulator. 36 darab 291 tambah dengan negatif 30 darab 360. So akan dapat kat sini negatif 324. And then yang bawah ni 54 darab 291 tambah 42 darab 360. So kita akan dapat saya salah tekan ke? 54. Oh, saya tak perasan sini negatif, guys. Saya tersilap tadi nak letak negatif 54 darab 291 tambah 42 darab 360. So dapat kat sini negatif 594. Okay. And then dari sini ini macam nilai pemalar darab dengan nilai ni lah. Jadi saya akan darab atas dengan bawah lah. So 1 per negatif 108 darab dulu dengan negatif 324. So kita akan dapat 3. And then yang bawah pula negatif 1 per negatif 108 darab dengan negatif 594. So dapat 5.5. Jadi once kita dapat ni, kita boleh buat conclusion iaitu X tadi adalah kecil. Jadi harga untuk yang kecil adalah RM3, yang besar RM5.50. So ini jawapan dia. Okay. So yang ni kalau you nak double check your answer, you boleh guna calculator lah. Just masukkan dua persamaan serentak ni dekat dalam calculator macam biasa, simultaneous equation. Tahu kan nak tekan. So just check dengan simultaneous equation. You check dekat sini equation function, lepas tu ambil simultaneous equation, lepas tu you isi macam biasa. Nanti you still akan dapat jawapan yang sama. So contoh saya tekannya ni kalau you nak double check. So 54, 36, 360. Nampak tak dapat sama? This is RM3. And then lagi satu adalah RM5.50. You akan dapat jawapan. Itu yang bagusnya. Kalau buat persamaan serentak, kita boleh double check. Okay, so tu untuk B. And then next adalah C. Okay, tengok lagi dia kata apa. Dia kata pihak sekolah telah mendapat sebidang tanah angkat untuk diusahakan oleh kelab usahawan tani. Kelab tersebut telah merancang untuk menanam pokok bagi ketiga jenis buah tempatan kegemaran mereka yang tadi itulah. And then Raja 11 menunjukkan sebidang tanah yang berbentuk segi empat tepat ADEF. So ADEF ni keseluruhan lah, which is yang ni ADEF. Segi empat tepat maksudnya kiri kanan atas bawah samalah. Then kita tengok lagi tanah yang berbentuk segi empat tepat ABHG. So ini pun segi empat tepat ABHG. Akan ditanam dengan pokok buah mangga. So saya letak M mangga. Segi 3 CDE, which is kat sini, akan ditanam dengan pokok belimbing. So saya buat B, belimbing. Dan tanah yang selebihnya akan ditanam dengan pokok durian. So balance kat sini durian lah. Okay. And then dia cakap hitung luas tanah dalam meter square yang akan ditanam dengan pokok durian. Maksudnya pokok durian dia nak cari kawasan sini lah. Semua ni. So kalau soalan jenis macam ni, silalah tulis idea dulu supaya you faham apa yang you nak cari. Jadi kat sini yang saya nampak idea, apa-apa pun bila nak kena buang kawasan yang kita tak nak ni, kita nak cari yang ni je, saya akan ambil keseluruhan. So keseluruhan adalah segi 4 ADEF. So ADEF tolak dengan, sebab dia nak kawasan ni je, so saya tolak dengan kawasan yang dia nak buang, which is M dengan B ni. So kawasan M adalah segi 4 AGBH.
AGBH, and then tolak lagi dengan segitiga CDE. Okay, so tulis idea dulu, at least nanti you tahu you nak cari apa sebenarnya. Jadi first, untuk cari A, D, E, F, kita tengoklah kat sini dia bagi tak panjang dengan lebar. So kat sini kita tengok, ni dia dah bagi 93 DE ni. So 93 darab dengan 200 lah. So 93 darab 200. Kalau you nak kira asing, silakan. Okay, so boleh kira asing-asing. A, D, E, F, A, G, B, H, C, D, E, boleh kira asing. Okay, and then tolak dengan A, G, B, H. A, G, B, H adalah yang ni. So kalau kita tengok, sini dia cakap 40. Dia kata sama. So sini pun 40. And then total panjang ni 200. So balance kat sini 200 tolak dengan 40, tolak dengan 40. Saya dapatlah panjang yang untuk AB ni. So saya tolak 200 tolak 40 tolak 40. So dapat 120. Okay, so kat sini dah dapat 120. And then dia punya tinggi ni, AG ni adalah dia tulis kat sini kejap kita check kat sini. Ini pun sama, nampak tak? Bila dia buat macam ni, maksudnya sama. So sini 40, sini pun 40. So saya dapatlah, iaitu untuk darab segi 4, just panjang darab lebar. So kat sini 120 darab dengan 40 lah. Okay, saya ingatkan lagi sekali kepada yang tak tahu nak buat straight macam saya, buat asing-asing. You cari ADF asing, AGBH asing, CDE asing, and then baru you masukkan dekat sini. Okay, and then segitiga CDE. Okay, segitiga 1/2 darat tapak darat tinggi lah. 1/2 darat tapak darat tinggi. So tapak dia adalah yang ni 40, tinggi dia 93. Ni kan 90 darjah. So kita jangan ambil hipotenus. So ambil tapak tinggi itu 40 darab 93. So 1/2 darab 40 darab 93. Jadi dapat kat sini boleh tekanlah darab 93 darab 200. Kalau tak nak tekan darab, you boleh tekan satu-satu. Ini 120 darab 40. So 4800. 1/2 darab 40 darab 93. So dapat 1860. So saya tolak terus, 18600 tolak 4800 tolak 1860 akan dapat 11940. So ini adalah jawapan untuk C. Settle soalan nombor 16. Bagi saya senanglah yang nombor 16 tu. Okay, now kita tengok nombor 17. Okay, dia kata Hadif baru sahaja dinaikkan pangkat sebagai pengurus di sebuah syarikat swasta di Kuala Lumpur dengan gaji bulanan sebanyak RM15,000. Okay, so duit-duit ni kita highlight kan, sebab nanti dia nak guna punya. So dia kata gaji bulanan dia RM15,000. Beliau ingin membeli rumah, sebuah kereta baharu model Mazda CX bla 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 yang berharga RM152,000 secara pinjaman bank. Okay, and then dia kata lagi mana beliau membuat perbandingan dan mendapati dua bank yang menawarkan pakej pinjaman terbaik adalah seperti berikut. So ada dua bank. Aspek pinjaman, Bank Suci dia bagi 90%, Bank Murni ni boleh 100% pinjam. Kadar faedah dia bagi 2.1%, yang ni 2.8. Okey, faedah Murni ni tinggi. And then tempoh bayaran 7 tahun, ni 9 tahun. Okey, so ni take time nak bayar lah. Okey. And then jumlah bayaran balik 190,304 untuk Bank Murni ni. Jadi jom kita kira, kita nak buat macam mana. Jadual 3.1, jumlah bayaran balik pinjaman Bank Suci tidak dinyatakan. Yes, kat sini dia tak bagi. And then hitung bayaran balik bagi pinjaman dengan Bank Suci. Okay, kalau saya student, saya akan check macam mana dia kira boleh dapat 190,304. Ni just idea saya tengah bagi you guys macam mana you guys nak try. Okay, so kalau kat sini kita kira satu-satu. Ni saya tunjuk So untuk sekarang jumlah pinjaman kita kira lah dulu dia pinjam berapa. So 90%.
Jadi jumlah pinjaman, saya buat sebelah ni Jumlah pinjaman adalah 90 per 100. Kita kira dulu dia pinjam berapa. So 152,000. Okey, so dia akan pinjam 90 per 100 darab 152,000. So dapat 136,800. So ini adalah jumlah pinjaman dia. And then dia kata ada interest. Interest ni maksudnya tambahan lah. Berapa yang dia kena bayar tambahan dari bank tu, sebab bank tu bagi pinjam kan. So kat sini interest iaitu faedah bersamaan 2.1% tu 2.1 per 100 lah. 2.1% darab dengan 136,800 lah, yang dari pinjaman ni berapa. So kita boleh dapat lah dia punya faedah. So 2.1 per 100 darab dengan 136,800. So dapat faedah dia kena bayar tambahan 2,872.8. Okey, so kat sini dia kata kadar faedah. So faedah ni adalah untuk tahunan tau. So tempoh bayaran dia 7 tahun. So faedah dia saya kena darab dengan 7 lah. Okey, so kat sini saya darab dengan 7. Jadi total untuk faedah 20109.60. And kalau ikut logik pun impossible bank nak bagi banyak ni je faedah. Dia orang tak untung lah. Okay, so darab dengan 7 untuk 7 tahun. And then kita tengok jumlah bayaran balik kan dia nak kan. Jumlah bayaran balik. So jumlah bayaran balik kita akan dapat 136,800 tambahlah dengan faedah tadi 20109.60. So tambah 136,800. So dapat 156,909.60. Ni jawapan dia. Okay, so itulah yang saya cakap kat kamu. Kalau kamu nak dapat idea, macam contoh kamu tak tahu nak kira macam mana kan, so kamu ambil lah idea dari sini. Macam mana dia boleh dapat kat sini. So repeat lah balik untuk buat kat belah kiri. Okay, so ini adalah untuk A and then B. Sambungan. So dia kata kat sini sekejap hitung bayaran balik. Oh, saya tak kira nombor 2. Patut saya pelik asal macam pendek je. Okey, nombor 2. Dia kata hitung ansuran bulanan bagi kedua-dua bank tersebut. Jadi kita ada 2 bank sekarang. Bank Suci dengan Bank Murni. So saya dah tahu untuk jumlah bayaran balik, ni bayaran adalah yang ni 156,909.60. Yang ni pula 190,304. So dia nak sekarang adalah ansuran bulanan. Maksudnya setiap bulan nak bayar berapa. Jadi kita bahagi je lah dengan berapa tahun dia pinjam. So 7 tahun. Bahagilah 7 darab dengan 12. Sebab 7 tahun darab dengan 12 adalah bulan. Kita dapatlah berapa bulan dia nak bayar setiap bulan. Kalau murni pula, dia pinjam 9 tahun, kena bayar 9 tahun. So 9 darab 12 lah untuk tahu bayaran untuk setiap bulan. Okay, so ni boleh letak kurungan pun sama je. So 156,909.6 bahagi dengan 7 darab 12. Kalau tak faham boleh tanya So kat sini dapat 1867.97. Ambil 2 tempat perpuluhan sebab ini adalah melibatkan sen. So sen kena ada 2 tempat perpuluhan lah. And then yang ni pula 190,304 bahagi dengan 9 darab 12. So dapat 1762.07. Okay, so itu adalah yang dia perlu bayar setiap bulan selama berapa tahun yang dah dinyatakan di sini lah.
Okay. So bank murni ni sikit lah. Cuma itulah bayaran balik dia macam banyak lah. Alright. So next, B. So B kat sini dia cakap setelah hampir genap setahun sejak Hadif membeli kereta baharu, beliau perlu memperbaharui cukai jalannya. Kapasiti enjin keretanya ialah 1998cc. Okey. Untuk kereta ke motor ke cc penting Jadual 3.2 menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Alright. So ni harga dia. So kita tengok siapakah yang mengutip soalan dia. Siapakah yang mengutip cukai jalan bagi pihak kerajaan Malaysia? JPJ lah. Okey, yang kutip cukai adalah JPJ. Nama panjang dia Jabatan Pengangkutan Jalan. So tulis Jabatan Pengangkutan Jalan. And then nombor 2, berapakah kadar asas cukai jalan dalam RM bagi kereta Hadif? So dia nak yang kadar asas. Kadar asas. Oh, dia suruh kadar asas je, dia tak suruh kira. Okey, kita tengok kat sini kadar asas. Kalau kat sini dia punya adalah 1998cc. So 1998cc, kita tengok kat sini mana kadar dia. Sekejap bagi RM, dalam RM bagi kereta Hadif. So 1988cc. So kita tengok kat sini 1988 kat mana? Kat sini kan? Sini. Antara 1800 sampai 2000. Jadi kadar asas tu adalah yang berapa asas dia perlu bayar, which is 280 lah. Itu adalah kadar asas. So ni adalah 280. And then seterusnya, hitung jumlah cukai jalan yang perlu dibayar oleh Hadif. Okey, yang 280 ni adalah yang asas. And then kalau terlebih daripada yang asas dia, iaitu 1800 ni, dituliskan kadar. So ini untuk 1800. Okey. So untuk 1800 yang asas, yang memang 1800 ni, kita akan bayar 280 je. Yang lebih kena bayar. So kat sini saya akan tulis 280 yang asas tambah dengan, kita tengok balance dia berapa. So tadi kita ada 1988, saya tolak dengan 1800 yang tadi dah untuk asas tu. So dia kata bayar berapa? Bayar 50 sen. So darab dengan 50 sen. Jadi dapat kat sini 280 tambah dengan 1988 tolak 1800 darab dengan 0.5. Jadi dapat 94. So kat sini tambah je lah. Tambah dengan 280. So dapat 374. 19. Oh ni 98. Sorry 1998 kan? 98. So saya kira balik 1998 tolak 1800 darab dengan 0.5. So kat sini apa saya buat ni, type ni. 99. 99 tambah dengan 280. So 379. So ini adalah jawapan dia. Siapa yang tak faham ni, okey saya kira asing untuk yang tak faham. So yang ni 280 ni memang asas dia, iaitu untuk 1800 yang pertama. 1800. And then ni sisi yang pertama lah. And then kan dia ada 1998, saya tolak lah. Tolak dengan 1800. So balance sisi dia 1998 tolak dengan 1800 adalah 198. So 198 ni dah tak sama macam 280 ni. Dia kena tambah penambahan, iaitu bagi setiap yang lebih sisi ni, satu sisi yang lebih ni kena bayar 50 sen ni. So sebab tu saya darab dengan 50 sen. Contoh ni darab dengan 50 sen. Sebab tu dapat yang ni. Kalau you nak kira asing pun boleh sahaja. Okey, akan dapat nilai yang sama. Okey. So itu adalah untuk B. And then C. Okey, soalan ni dia tricky sikit. Bukan tricky lah, dia straightforward. Tapi itulah, kalau siapa yang lemah nak lukis ni akan masalah lah. Okey, so kita tengok. Dia kata
Rajah 12 menunjukkan peta laluan perjalanan hadif dari rumah ke pejabatnya. So, ni adalah rumah dia. Ini adalah pejabat dia. And then dia kata setiap persimpangan diwakili oleh huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Rumah hadif terletak di persimpangan A dan pejabatnya di persimpangan H. Nombor-nombor pula mewakili jarak. So, nombor tu jarak bagi setiap jalan yang menghubungkan persimpangan-persimpangan tersebut. So, 1. Wakilkan laluan perjalanan hadif dari rumah ke pejabatnya dalam bentuk graf pemberat. Graf pemberat ni maksudnya graf yang ada nilai lah. So, kat sini pemberat dia adalah jarak ni lah. Kita akan letaklah berapa jarak dia. Jadi, kalau you tak nak salah, ni cara I lah. Setiap yang A, B, C, D, E, F, G, H ni, saya akan wakilkan dengan, memang kena wakilkan dengan titik lah. Saya lukis di atas ni dulu. Sebab saya takut lepas pandang nanti. Tak tulis. So, A, B, C, D, E, F, G, H. So, saya letak je dulu. And then, untuk menggabungkan dia, kita akan buat garisan. So, untuk garisan, saya akan gabungkan yang mana yang ada jalan. Contoh ni ada jalan kan? Jalan. So, setiap yang ada jalan ni, semua saya akan letak baris. Yang ni. So, yang ni pun ni, C ke F ni macam ni. So, kalau you tak nak lalu bulatan tu, sama je you buat macam ni. Okay, so saya akan buat jalan dia sekarang. So, jalan dia saya buat besar sikit. So, dia nampak. So, kat sini AB. Macam tu. Lepas tu BC. Lepas tu sekejap, saya tengok lagi. Gabung je. Yang ni ke sini. And then yang ni ke sini. And then yang ni ke sini. Yang ni ke sini tak ada. E ke G tak ada. D ke E ada. And then ni ke sini. Lepas tu yang ni ke sini. Kalau you nak buat bulat macam ni pun boleh je. And then yang ni ke sini. And then yang ni ke sini. Nampak cara dia? So kat sini saya akan buat. Sudah, saya dah tak nampak dah huruf dia apa kat sini. Tebal sangat pula. Okay, tak apa. So ni C. Okay. So now lepas dapat ni, saya barulah lukis kat sebelah ni supaya tak salah So A, B, C, sini D, lebih kurang kat sini. So A besar sangat lah. So A, B, C, D, E kat sini, E, and then F kat sini, and then G kat sini, bawah dia, and then H dekat sini. Lebih kurang So ni saya angkat ke atas sikit lah. Sini. So H. Dia tak kisah So H. And then saya garis lah yang macam tadi saya buat tu, which is A, B, C ni gabung. A, B, C, C, E, C, F, F, H, G, H, D, B, and then ni pun ada. Ada lagi tak yang saya terlepas pandang? Ni D, E. Macam tu. Okay, so saya rasa dah cukup dah. Ni. Okay, done. And then lepas saya dah isi ni, you guys buat betul-betul lah guna pembaris semua. Okay. And then kat sini barulah saya tulis berapa kilometer semua ni. So kat sini 3. Kat sini 5. And then kat sinilah 9. So sini. And then CF tak ada. CF tadi ni yang 9 ni. And then CE ni 2. And then DE ni 3. And then AD sini 4. And then DG is 2. And then GH is 10. FH is 5. So ini adalah jawapan dia. Okay. And then next adalah ni settle.
Dia tanya lagi, dia kata nyatakan laluan terdekat yang boleh diambil sekiranya hadif perlu mengisi petrol. Okey, kalau dia nak isi petrol, confirm lah kena lalu dekat E ni. Jadi saya, ni gambar ni, ni untuk yang nombor 2 Sekejap. Ni kiranya ni untuk A. Kan takut ada yang confuse. So, saya copy, saya letak untuk B. Untuk guna balik benda ni. Okay, so ni untuk 1. So untuk 2. Jadi petrol dekat E. Saya tulis kat sini, E is petrol. So petrol ni confirm lah saya kena pergi, sebab dia nak isi petrol. And then dia kata lagi, dia perlu mengisi petrol sebelum menuju ke pejabat. Okay, dan dia harus mengelak daripada melalui kawasan sekolah. Kawasan sekolah adalah sini, which is dari A ke D. So dari A ke D ni tak nak lalu, tak nak. Okay, sebab jam. Pandai je kan tambah. Okay, dia nak elak lah. Seterusnya, nyatakan jarak dalam kilometer laluan tersebut. So saya kena nyatakan laluan, and then saya kena kira lah berapa jarak dia. Jadi kalau dekat sini, rumah dia kat mana tadi? Rumah dia dekat A. So saya akan start dari sini, and then ending dia dekat H. So saya kena fikir laluan mana yang pendek. Okay, kalau tak tahu, kita buat satu-satu. Bukan satu-satu lah, kita tengok jalan yang macam logik lah. Okay, sekejap saya tengok kat sini. Kalau kita tengok dari sini, dia sama ada, okay, sama ada dia pergi, ni saya akan lalu, sebab ni memang tak lalu sini. Dia tak nak lalu nombor 4 ni. Tadi dah tanda. So 3. And then sekejap, BD ni berapa? Saya lupa nak tulis. BD adalah 2. Okay, so kat sini kalau saya lalu dekat 5 ni banyak. So saya lalu kat sini 3, 2, 3. Lepas tu A, B, D, A, B, D, E. Lepas tu saya patah balik D. Ni saya tengah tengah tengok option Lepas tu G, H. Ini laluan yang saya nampak lah. And then maybe ada student yang macam, oh okay, mungkin ada laluan lain. Maybe. So kita try yang lain pula. So ni saya padam. Okay, contoh kalau ada yang cakap nak lalu dekat sini, A, D, E, C, F, H. Ni in case saya just buat saja. Saya nak lalu lagi satu jalan, nak tengok mana lagi pendek. A, B, D, E, C, F, H. So now untuk pastikan, ini bab, ini kalau dalam bab yang dalam buku adalah bab form 4, tajuk rangkaian dalam graf teori. Okay. So kat sini kalau saya tambah, A ke B adalah 3, tambah B ke D adalah 2, tambah D ke E adalah 3, tambah E ke D adalah 3 balik, tambah G, D ke G adalah 2, tambah G ke H adalah 10. Okay, ni laluan yang saya pilih yang pertama tadi. Okay, so now saya kira resize, kecilkan ni. Okay, so kat sini kalau saya tambah, saya akan dapat 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 tambah 10. So saya akan dapat 23. Ini laluan yang saya pilih lah. And then maybe ada orang lain yang ambil laluan yang bawah ni, dia buat jawapan. So kita nak tengok apa yang salah, apa yang betul. Kita buatlah pula laluan ni. A, B 3, nak ke B ni 3, B ke D 2, D ke E 3, E ke C 2, C ke F 9, F ke H 5. Okay, so kita tambah, tengok 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 9 tambah 5. So dapat 24. Nampak tak?
So bila you dah buat kedua-dua, kalau you puas hati ni, lepas tu kita dapatlah jawapan. So jawapan dia adalah A, B, D, E, D, G, H. Okay, jumlah dia adalah 23 km. Ni jawapan dia. So saya padam yang salah ni. Saya just tunjuk saja, saya tunjuk yang jalan salah juga, so that you guys nampak kenapa saya pilih jalan tu. Alright. And then next adalah tentukan jumlah darjah bagi graf tersebut. Okay, yang jumlah darjah ni saya ajar cara cepat lah, sebab dia tanya jumlah darjah. So jumlah darjah adalah bersamaan 2 kali tepi. So 2 kali tepi, you just kira lah tepi dia ada berapa. Jadi kat sini macam mana nak kira bilangan tepi, kita tengok ada berapa line. So tepi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So jawapan dia adalah 2 darab 10 bersamaan 20. Itu adalah formula. Kalau you nak kira satu-satu, boleh juga. Ni kalau dia minta asing lah. Ni contoh kalau dia minta asing. So contoh lah, kalau dia minta darjah untuk A sahaja. So darjah tu apa? Darjah tu adalah apa yang menghubungkan, garisan yang menghubungkan dengan huruf yang kita nak lah. So contoh saya just nak tunjuk, in case kalau soalan minta asing. Kalau untuk A, yang menghubungkan dia dengan garisan titik A ni adalah AB dengan AD. So maksudnya darjah dia adalah 2 lah. Macam tu cara nak tentukan darjah. Kalau dia minta darjah untuk B sahaja, saya tengok yang B pula. So yang B adalah 1, saya guna hijau, 1, 2, 3. Yang C pula, saya saja tunjuk supaya you guys nampak, dia akan dapat jawapan yang sama. So 1, 2, 3. So D pula, D adalah 1, 2, 3, 4. E adalah 1, 2. F adalah 1, 2. G adalah 1, 2. Ingat ni dia tak minta pun, saya just nak terang. H 1, 2. So kalau kamu tambah semua ni, 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Yes, kamu akan dapat 20 juga. Okay, cumanya yang ni macam kamu terlebih rajin lah nak kira satu-satu. Sedangkan kat sini kita boleh guna formula je kalau dia minta keseluruhan. Kalau dia minta asing-asing, maksudnya apakah bilangan darjah bagi D. So ni kamu kena tahu kira lah satu je, iaitu jawapan dia 4 lah kalau macam tu. Alright. So yep, habis. Jadi alright, so sampai situ saja. Nanti insyaAllah saya buat app maths pula. Saya akan pilih tahun mana. Okay, so sampai situ saja. InsyaAllah nanti kita jumpa untuk next live adalah Insta Live. Saya nak masuk pasal cukai. Jadi siapa yang nak belajar boleh join untuk Instagram. Nanti saya akan buat live hari Isnin. Okay, so sampai situ saja. Bye. Assalamualaikum. Sama-sama.